tuan. Pakai tali pinggang keledar, tuan. Tidak perlu. Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa. Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang keledar. Buat apa kita tu? Aduh, sakitnya. Degil! Pakai tali pinggang keledar. Pakai, walaupun duduk di belakang. Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat! Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Bertemu kita sekali lagi pastinya dalam rancangan Agrotech yang berkongsi segala informasi ataupun maklumat dunia pertanian, perikanan juga peternakan. Untuk episod kali ini, kru Agrotech berada di Kuantan, Pahang untuk kita mengetahui lebih lagi mengenai aquaponik. Dalam kepesatan pembangunan kini, masih ada lagi usahawan yang menitik beratkan kepentingan pertanian. Berprinsipkan petani moden mengamalkan sistem aquaponik. Tanah seluas 13 ekar ini dahulunya adalah sebuah bekas tapak kuari yang menghasilkan sejumlah besar granit pada sekitar tahun 1980-an. Pada era ketika kebanyakan orang mungkin akan memilih untuk menjual sahaja untuk keuntungan serta-merta, namun pemiliknya, Datuk Mukhlis Chua, memilih untuk membaik pulihkan tanah pusaka bersama-sama isterinya, Datin Kaniza Syafiee dan anak-anak mereka. Lokasinya dikenali kini sebagai Kebun Kota terletak di Jalan Semambu, Kuantan, Pahang. Hari ini, Saki-Baki Lumbung Kuari ini telah berubah landscape menjadi satu pusat ikon peladangan di Kuantan, Pahang dengan mengetengahkan konsep kebun dalam bandar. Kebun Kota yang mula beroperasi sejak Disember 2011 adalah satu usaha berasaskan pertanian yang menjalan perusahaan ternakan ikan air tawar dengan menggunakan teknologi aquaponik. Pengarah urusan Kebun Kota Sdn Bhd, Datuk Mukhlis Chua juga adalah seorang jurutera yang bertauliah. Salah satu sebab saya mulakan ladang Kebun Kota ini di bandar adalah kerana saya meramal bahawa sekuriti makanan dan bekalan air bersih akan menjadi isu utama pada masa yang akan datang. Ya. Saya meramalkan bahawa komoditi ini akan menjadi sukar untuk didapati dengan penduduk global yang semakin berkembang, yang dijangkakan akan mencecah 8 bilion orang pada tahun 2030 lah, 2030. 15 tahun itu adalah amat singkat. So, saya rasa kalau saya tidak cuba mendidik generasi yang akan datang supaya tahu mempertahankan diri, saya rasa mungkin saya tidak buat tanggungjawab saya sebagai bapa lah. Usahawan ini turut melibatkan kesemua anaknya dalam perusahaan kebun kota yang dijalankan. Setiap seorang dari mereka mempunyai kepakaran tersendiri, sama ada dalam bidang teknikal, perikanan atau pertanian. Datuk Mukhlis dan Datin Kaniza amat menggalakkan anak-anak mereka supaya terlibat secara terus dalam usaha dan kerja-kerja harian di kebun kota, supaya kebun kota dapat dihidupkan seperti yang mereka rancang.
Datuk Muklis dan Datin Kaniza percaya dengan adanya sentuhan anak-anak muda seperti anak-anak mereka ini, Kebun Kota mampu menarik minat bukan sahaja peminat-peminat bidang perikanan dan pertanian, malah yang tidak pernah tahu dan minat turut tertarik ke Kebun Kota. Pada peringkat permulaannya, mereka sekeluarga membangunkan satu projek prototipe yang berskala makmal dengan menggunakan sistem float and drain bagi membuktikan konsep aquaponik boleh diguna pakai di negara ini khususnya untuk aktiviti pengeluaran bahan makanan. Mereka mula menternak 5 ekor ikan tilapia sehingga besar, manakala bahagian atas prototipe digunakan untuk tanaman sayur-sayuran dan herba seperti timun, kangkung dan daun pudina. Arif Fitri Chua, anak kedua pasangan ini, turut menyumbangkan hikmatnya sebagai pengarah teknikal di Kebun Kota. Salah satu cabaran teknikal yang dihadapi di Kebun Kota adalah pencarian sumber air. Oleh itu, semasa beliau dan keluarga membangunkan sistem prototipe yang mengambil masa lebih kurang 2 bulan, satu aspek penting yang diambil kira adalah membangun punca air yang selamat dan sesuai untuk peternakan tilapia dalam konsep pertanian moden. Ikan tilapia dipilih kerana ia mudah dibela, berikutan sifatnya yang tahan lasak serta ketahanan yang tinggi terhadap jangkitan penyakit. Spesies ikan ini juga mendapat permintaan yang tinggi, malah digelar ayam akuatik kerana mempunyai taraf kesihatan yang cukup baik. Kualiti air yang optimum juga amat penting dalam sistem aquaponik bagi memastikan penghasilan telur yang banyak dan seterusnya menjadi anak-anak ikan yang berkualiti tinggi. Selain tilapia merah dan hitam, Kebun Kota turut menjalankan penyelidikan sendiri untuk mengeluarkan jenis-jenis ikan yang lain seperti baung, patin dan keli. Okey, sekarang ni apa yang kita lakukan adalah penggredan, betul? Tujuan penggredan ni apa dia? Untuk kita tahu saiz dia, supaya kita senang untuk kelaskan dia mengikut saiz lah. Supaya senang untuk kita jual dan untuk memastikan tiada persaingan antara ikan lah. Okey, dah dapat ikan. Lepas tu buat apa? Kita akan letak dalam bafel yang kita sediakan untuk mengikut saiz ikan lah. Untuk yang digigit letak yang tengah-tengah ni sama-sama ni. Aquaponik yang diamalkan di Kebun Kota ini merupakan satu sistem yang cukup baik kerana ianya merupakan proses biofilter ataupun penapisan bio yang mampu menapis air, menghasilkan air yang cukup bersih, bagus untuk tanaman dan juga mampu menghasilkan ikan yang mempunyai grade yang cukup baik. Matlamat jangka panjang Kebun Kota adalah untuk menjadi pusat pembenihan ikan air tawar yang mampu membekalkan anak-anak ikan yang berkualiti tinggi khususnya untuk usahawan-usahawan peternakan ikan air tawar di sekitar pantai timur. Jika dilihat dari hasil pengeluaran ternakan, ianya adalah sama. Kerana sistem aquaponik itu sendiri adalah salah satu sistem aquakultur. Ianya bergantung kepada skala ternakan yang dijalankan. Walaupun begitu, melalui sistem aquaponik, ianya dapat menghasilkan ikan segar dan sayur-sayuran yang bebas daripada racun serangga dan baja kimia. Jabatan Perikanan Malaysia pada masa ini dalam peringkat mempromosikan projek aquaponik kepada masyarakat umum iaitu melalui program Jom Bertani. Sehubungan itu, bagi mereka yang memerlukan perkhidmatan atau ada sebarang pertanyaan dan masalah dari segi untuk melaksanakan projek ini, pihak jabatan bersedia memberi khidmat bimbingan dari segi kaedah ternakan serta pemilihan spesies ikan ternakan yang sesuai.
Bekas tapak kuari yang pada asalnya sukar untuk bercucuk tanam kini penuh dengan pelbagai tanaman melalui pembangunan teknologi aquaponik. Sebenarnya kami cuba dah bermacam-macam jenis sayuran dari jenis sawi, jenis kacang, lepas tu buah macam terung, tomato, semua menjadi. Setakat ni tak ada lagi lah yang tak menghasilkan buah ataupun sayur yang kita tanam. Saya difahamkan padi pun dicuba. Memang kami memang cuba macam saya cakap tadi berbagai-bagai tumbuhan yang kita cuba termasuklah padi. Nak tengok sebab padi ni bukan asing pada sistem aquaponik. Kalau pergi tengok dekat sawah pun ikan memang hidup sekali dalam sawah padi kan. So cuma sekarang ni kita lebih teratur lah cara kita buat penanaman dia. Nak tengok penghasilan dia macam mana, lebih banyak ke bila kita kawal keadaan dia dari cara biasa dia orang tanam padi ni. Kesemua hasil tanaman di kebun kota juga dijamin bebas dari penggunaan sebarang racun dan baja kimia. Setiap hari hasil tanaman yang dipetik dijual terus kepada pelanggan kebun kota bagi menjamin kesegaran hasil dari ladang. Antara sayur-sayuran segar yang boleh dinikmati dari ladang kebun kota adalah kacang botol, petola, rozel, kacang panjang dan daun pudina. Kebiasaannya pelanggan yang singgah akan turut mendapatkan bekalan ikan segar yang dijual dalam pelbagai saiz. Kebanyakan pelanggan kebun kota terdiri dari penduduk sekitar Kuantan yang membeli untuk kegunaan keluarga sendiri. Namun, kebun kota juga turut mendapat tempahan dari pengusaha-pengusaha restoran tempatan yang yakin dengan kualiti ikan yang diternak di kolam yang menggunakan sumber air bawah tanah. Selain menyediakan hasil tanaman dan ikan segar, kebun kota juga mempunyai elemen yang mampu ditonjolkan sebagai satu destinasi pelancongan. Jika ada permintaan, kebun kota turut menyediakan perkhidmatan memasak pelbagai jenis juadah untuk tetamu yang datang berkunjung ke sini. Dan semua yang ada di atas meja ini adalah sumber dari kebun kota sendiri, dari ikan, sayur, bahan mentah tu. Dan bersama saya Encik Badrul merupakan chef. Boleh dikatakan chef yang menghasilkan lauknya. Antara ikan yang kita perolehi dari kebun kota, kita ada tilapia, kita ada bau, kita ada haruan, kemudian kita ada sayur-sayuran ni semuanya daripada kebun kota. Semuanya dari kebun kota dan hasilnya cukup memuaskan hati kita. Baik. Terima kasih dulu. Silakan. Kalau kita tengok di kebun kota ni, kita dapati ada beberapa produk yang agak unik yang kita boleh pasarkan sama ada kepada pelancong dalam maupun luar negara. Sebagai contoh, aktiviti memancing secara santai di bawah pokok. Dan juga kita lihat dari segi pertanian secara hidroponik dan yang tidak menggunakan chemical. Ini merupakan salah satu yang kita boleh ketengahkan kepada pelancong. Sebahagian lagi kawasan tanah pusaka di sekitar kebun kota ini bakal dibangunkan dengan infrastruktur yang lebih lengkap yang akan menjadikan kebun kota lebih sempurna. Aquaponik adalah teknik penepisan bio yang mana tanaman dan juga ikan menggunakan sistem air yang sama. Baiklah, ketahui lebih lagi mengenai aquaponik dalam segmen seterusnya. Kebun kota mula mendapat perhatian media perdana apabila cerita di sebalik tapak bekas kuari yang dibaik pulih ini mula tersebar di kalangan penduduk sekitar sehingga menjadi pusat pertanian peternakan ikan. Keseluruhan ladang kebun kota diusahakan dengan menggunakan teknologi aquaponik. Aquaponik merupakan satu teknologi pertanian yang menggabungkan ternakan ikan dan tanaman dalam satu sistem pertanian bersepadu.
Teknologi aquaponik sangat penting bagi menjaga kualiti air yang sihat untuk menjamin tumbesaran ikan yang sempurna sekaligus mampu membekalkan air dan baja yang berkualiti tinggi untuk tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan. Tanah ini seluas 13.5 ekar. Saya guna 4 ekar untuk buat pulau ini. Pulau ini dibuat dari batu. Dia batu berjenis saiz. Yang bawah tu mungkin 6 kaki besar, batu tu. Di atas mungkin 10 mm agak So jadi dia banyak saiz. So ini adalah satu filter yang ideal lah. So tapak ini kita guna sebagai satu biofilter bed. So tapak pulau ini adalah tempat kita membersihkan air. Kebun kota menggunakan sumber air bawah tanah atau mata air untuk mengairi keseluruhan kawasan ladang. Air ini terlebih dahulu telah menjalani ujian ketoksidan oleh Jabatan Kimia bagi memastikan ianya selamat digunakan untuk aktiviti pengeluaran bahan makanan. Aquaponik terdiri daripada 2 bahagian utama iaitu bahagian aquakultur yang digunakan untuk menternak hidupan akuatik seperti ikan air tawar dan bahagian hidroponik yang digunakan untuk membesarkan tanaman. Air dari tepi kita tu naik ke atas ni, dia akan ditapis sisa kumusan dari ikan tu, sama ada dalam bentuk pejal ke apa, yang tinggal dekat batu tu akan menjadi nutrisi untuk pokok lah. Secara semula jadinya, pokok-pokok tanaman itu akan membekalkan semula air yang bersih dan bebas toksin bagi ternakan ikan-ikan di sini. Sistem aquaponik akan memastikan kitaran semula jadi ini akan berterusan tanpa henti. Air hanya perlu ditambah jika berlaku kekurangan air yang disebabkan oleh penyerapan oleh tanaman, penyejatan secara semula jadi oleh udara dan juga apabila kolam ternakan ikan dibersihkan. Ladang ini telah pun menerima persejilan sejak tahun 2013 di mana pada awal pembabitan pihak jabatan banyak memberi khidmat nasihat dari segi teknikal dan juga khidmat nasihat untuk peternakan lah. Dan pada tahun 2014 kita juga telah membantu syarikat kebun kota membekalkan induk ikan tilapia bagi memastikan kualiti production yang dikeluarkan adalah memenuhi citarasa pengguna. Berdasarkan infrastruktur yang sedia ada setakat ini, kebun kota mampu untuk menghasilkan dalam anggaran 1 juta ekor anak ikan dalam tempoh sebulan. Selain menghasilkan anak benih ikan, kebun kota juga turut menyediakan ikan induk kepada peternak-peternak yang berminat untuk menghasilkan anak ikan sendiri. Kebiasaannya, induk jantan bersaiz besar dengan berat di antara 300 hingga 600 gram, manakala induk betina bersaiz lebih kecil dengan berat di antara 250 hingga 300 gram. Induk yang sudah melepasi generasi keempat dalam kitaran penghasilan benih dianggarkan dalam tempoh usia melebihi 18 bulan akan dijual sebagai bahan makanan. Induk baru akan diperkenalkan di dalam kolam mengawan bertujuan untuk menjaga kualiti anak benih ikan yang terhasil. Selain memberi makanan ikan yang telah diproses dalam bentuk pellet, kebun kota juga ada membuat penyelidikan untuk menghasilkan makanan sendiri untuk ternakan ikan-ikannya. Ikan-ikan di kebun kota turut diberikan makanan tambahan iaitu kangkung hasil tanaman secara aquaponik dan sejenis rumpai yang dikenali sebagai duckweed atau rumpai itik. Rumpai itik tumbuh dengan cepat dalam koloni-koloni kecil yang terapung di atas sumber air yang tidak diganggu. Rumpai itik mempunyai kandungan protein dan mineral yang tinggi tetapi rendah kandungan serat. Ladang ini kita masukkan dalam program pemantauan makanan di mana kalau misalnya ladang membuat makanan sendiri, kita akan bantu dari segi memastikan ianya mematuhi amalan akukultur baik dan juga standard makanan 2009.
Pengusaha kebun kota kini sedang giat menjalankan kerjasama dengan beberapa institusi pengajian tempatan untuk mengeluarkan sistem aquaponik yang lebih komersial dan mesra pengguna bagi membolehkan pengguna-pengguna khususnya penduduk di bandar menjalankan aktiviti pertanian moden di rumah mereka sahaja. Kebun kota juga sering membuat ujian tentang tahap keasidan dan kebersihan air dalam jadual berkala. Kerja-kerja ini biasanya diserahkan kepada anak-anak Datuk Mukhlis dan Datin Kaniza memandangkan mereka mempunyai kepakaran dalam bidang tersebut. Tujuan dia adalah untuk memastikan bahawa air yang kita discharge dari luar ladang kita ni adalah selamat dan juga kualiti air dia tinggi lah. Jadi apa yang keluar dari kebun kota ni selamat untuk penggunaan ramai lah. Dan juga untuk alam sekitar. Okey. Adam mula-mula dia akan mencelup probe tu dalam air. Adalah diharapkan dengan perkongsian aplikasi baru untuk teknologi yang telah wujud sejak berzaman dahulu dapat dimanfaatkan bersama, khususnya untuk memudahkan integrasi kehidupan manusia dengan penghasilan bahan makanan. Sekian dahulu paparan Agrotech untuk episod kali ini. Terima kasih kepada anda penonton setia kami. Seperti biasa, seandainya anda mempunyai sebarang cadangan ataupun komen, salurkan terus ke Facebook kami iaitu Agrotech RTM. Sekian dulu dari saya Fazlaini Ibrahim. Jumpa lagi di episod akan datang dengan topik yang lebih menarik. Pertanian adalah perniagaan.